Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5, Clover. Saya Sakinah Elena binti Jafrosli. Saya Aini Sofia Saleha binti Abdul Hadi. Kami daripada unit BMMB2, TPI SMP Ambilan Jun 2022. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami iaitu sebuah buku kecil yang bertajuk Madu untuk Ibu. Tema Madu untuk Ibu ini adalah kasih sayang dan tolong-menolong sesama manusia. Tema ini dapat digambarkan melalui watak Awang dan juga adiknya Merah di mana mereka amat menyayangi ibu mereka. Ketika ibu mereka sakit, mereka sanggup merabah masuk ke hutan bagi mencari penawar untuk menyembuhkan penyakit ibu mereka itu. Manakala sikap tolong-menolong pula juga dapat digambarkan melalui watak Awang dan juga adiknya Merah di mana mereka suka membantu orang yang dalam kesusahan tanpa perlu diminta. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang watak dan pewatakan yang terdapat dalam buku yang bertajuk Madu untuk Ibu. Watak utamanya ialah Awang. Awang merupakan seorang yang berbakti kepada ibunya, di mana Awang sering mengemas rumah dan juga menjual sayur di pasar untuk menolong ibunya. Selain itu juga, Awang merupakan seorang yang baik hati. Awang membantu puteri susu yang sedang berada dalam kelewatan masa dan juga Awang membantu seorang lelaki tua yang sedang berada dalam masalah. Selain itu, Awang juga merupakan seorang yang prihatin, di mana Awang bertanyakan keadaan puteri susu yang sedang menangis dan juga Awang bertanyakan keadaan lelaki tua sama ada dia sedang berada dalam masalah ataupun tidak. Seterusnya, terdapat 4 watak sampingan iaitu Merah, Ibu, puteri susu dan juga seorang lelaki tua. Watak sampingan pertama ialah Merah. Merah merupakan seorang yang berbakti kepada ibunya, di mana Merah rajin menolong ibunya mengemas rumah dan juga menjual sayur di pasar. Selain itu, Merah juga merupakan seorang yang menghargai jasa, di mana Merah mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua kerana telah memberikan sebotol madu secara percuma kepada mereka. Watak sampingan yang kedua pula ialah Ibu. Ibu merupakan seorang yang prihatin, di mana ibu meminta Awang iaitu abah kepada Merah untuk menjaga Merah sepanjang berada di hutan. Dan ibu meminta anak-anaknya untuk pulang ke rumah sebelum senja. Watak sampingan ketiga pula ialah puteri susu. Puteri susu merupakan seorang yang menghargai jasa, di mana puteri susu mengucapkan terima kasih kepada Awang dan Merah kerana telah membantunya dan juga memberikan sebikar susu kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Watak sampingan yang terakhir pula ialah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu merupakan seorang yang menghargai jasa, di mana lelaki tua itu tetap berkeras untuk memberikan sebotol madu secara percuma kepada Awang dan Merah sebagai tanda terima kasih. Di dalam buku Madu untuk Ibu terdapat beberapa latar iaitu latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Latar masa adalah seperti waktu senja di mana Ibu Awang dan Merah berpesan kepada mereka supaya mereka pulang ke rumah sebelum waktu senja. Manakala beberapa contoh latar tempat pula ialah di hujung kampung, di rumah Awang, di tepi perigi, di tepi kolam dan di kedai madu. Di hujung kampung merupakan tempat terletaknya rumah Awang, manakala di rumah Awang pula merupakan tempat ibu Awang dan juga adiknya tinggal. Manakala di tepi perigi merupakan tempat Awang dan Merah berjumpa dengan puteri susu. Manakala di tepi kolam merupakan tempat Awang dan Merah membantu pakcik untuk mengambil kapaknya. Manakala di kedai madu pula merupakan tempat Awang dan Merah membeli madu untuk ibu mereka. Manakala latar masyarakat pula adalah masyarakat yang suka tolong-menolong, masyarakat yang prihatin dan juga masyarakat yang menyayangi ibu mereka. Contoh masyarakat yang suka membantu orang lain adalah seperti Awang dan juga Merah, di mana mereka suka membantu orang yang dalam kesusahan. Manakala masyarakat yang prihatin pula juga adalah Awang dan Merah, di mana mereka amat prihatin kepada orang yang nampak dalam kesusahan dan mereka akan terus membantu mereka jika mereka benar-benar berada dalam kesusahan. Manakala masyarakat menyayangi ibu mereka juga adalah Awang dan Merah, iaitu Awang dan Merah amat menyayangi ibu mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi tentang nilai-nilai yang terdapat dalam buku cerita ini. Nilai yang pertama ialah nilai kerajinan. Hal ini dapat dibuktikan di mana Awang dan Merah rajin membantu ibunya mengemas rumah dan juga menjual sayur-sayuran di pasar. Nilai yang kedua ialah nilai baik hati, di mana Awang dan Merah sering membantu orang yang berada dalam kesusahan. Sebagai contoh, Awang dan Merah membantu puteri susu yang sedang kelewatan masa mengantar susu ke pasar.
Selain itu juga, Awang dan Mira menolong seorang lelaki tua yang sedang berada dalam masalah. Nilai yang ketiga ialah nilai prihatin. Hal ini dapat dibuktikan apabila Awang bertanyakan mengapakah puteri susu menangis masa mengisi susu dalam bika. Selain itu juga, Awang bertanyakan kepada seorang lelaki tua itu sama ada dia sedang berada dalam masalah ataupun tidak. Nilai yang keempat ialah nilai kasih sayang. Hal ini dapat dibuktikan apabila melihat keadaan ibunya yang sedang sakit. Tanpa berlengah, Awang dan Mira terus meminta izin ibunya untuk terus masuk ke hutan bagi mencari penawar untuk ibunya. Nilai yang kelima ialah nilai kerjasama. Hal ini dapat dibuktikan apabila Awang, Mira dan juga puteri susu bekerjasama mengisi susu dalam bikas hingga siap bagi menghantar susu ke pasar tepat pada waktunya. Akhir sekali ialah nilai kesyukuran. Hal ini dapat dibuktikan apabila Awang dan Mira mengucapkan terima kasih kepada puteri susu kerana telah memberikan sebikas susu secara percuma kepada mereka. Selain itu juga, Awang dan Mira mengucapkan terima kasih kepada seorang lelaki tua yang telah memberikan sebotol madu secara percuma kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Dan akhir sekali, Awang dan Mira pulang dengan perasaan bersyukur kerana telah memperolehi sebikal susu dan juga sebotol madu secara percuma tanpa mengeluarkan sebarang wang ringgit. Berdasarkan buku madu untuk ibu ini, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita contohi. Yang pertama adalah, sebagai seorang anak, kita mestilah menyayangi ibu bapa kita dengan cara berbakti kepada mereka dan membantu mereka dalam melakukan kerja-kerja rumah dan sebagainya. Yang kedua pula, sebagai seorang manusia, kita haruslah mengamalkan sikap tolong-menolong dalam kalangan masyarakat dan juga orang sekeliling kita. Dan yang ketiga, sebagai seorang manusia juga kita perlulah mengamalkan sikap prihatin dan menanamkan sikap baik hati dalam diri agar kehidupan kita harmoni. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.